بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali mengaturkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan berkahnya yang diberikan kepada kita pada hari ini dan sebelum-sebelumnya, dan insyaallah nikmat dan berkahnya dan hari yang akan datang, hari yang mendatang. Berebut-rebutlah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedikit di akhirat besok. Kerana hamba Allah yang bersyukur itu adalah golongan yang sedikit, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur, sangat sedikit daripada kalangan hamba-hamba golongan orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di atas muka bumi ini, di atas maqamat untuk mengabdikan diri kepada Dia, bagaimana dinyatakan dalam surah Al-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Dia. Dalam bab mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidaklah hanya dilihat dalam erti kata ibadah khusus semata-mata, tetapi seluruh kehidupan muslim dikira sebagai ibadah. Apabila dia menepati dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ia akan diganjari dengan ganjaran nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya seorang muslim itu melaksanakan kehidupannya dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ia akan dinilai dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala sediakan azab kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lepas, alhamdulillah telah bincangkan ta'rifan berkenaan Islam ataupun disebut pengertian berkenaan Islam. Kerana kita bincangkan buku yang bertajuk Madza ya'ni intima'i Islam, apakah artinya saya mengenal Islam. Saya dipahamkan buku ini telah dibincangkan sebelum ini dalam bab yang pertama, dan saya mengambil pendekatan untuk kita ulang kaji semula sebelum kita masuk ke bab yang kedua. Dan pada pertemuan yang lepas kita bincangkan tentang pengertian ataupun erti Islam dari sudut pandangan ulama berasaskan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah hadis yang dipetik daripada hadis yang dipanjang, iaitu hadis Jibril, ketika mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang lelaki yang mana putih bersih keadaannya, tidak ada tanda-tanda dia datang daripada musafir yang jauh. Dulu berhadapan dengan Rasulullah SAW, yang mana tidak dikenali akan lelaki itu oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bertanyalah dia, wahai Muhammad, katakan kepada aku, apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu bermula dengan bersaksi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah Tuhan, dan aku Muhammad SAW sebagai Nabi. Seterusnya mendirikan solat, berpuasa bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan menunaikan haji pada mereka yang mampu untuk sampai kepadanya. Lalu Jibril berkata, benarlah engkau wahai Muhammad. Dalam pengertian yang lain juga disebutkan Islam itu sebagai satu cara hidup, jalan hidup
yang mana dipetik daripada ayat Al-Quran surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Bermaksud, dan sesiapa yang memilih selain daripada Islam, maka tidak diterima daripadanya, dan di akhirat besok dia tergolong daripada golongan orang-orang yang merugi. Disebutkan tidak diterima daripadanya apabila merujuk kepada orang Islam, dia merujuk kepada Muslim, dia mengaku sebagai Muslim, tapi jalan hidupnya, cara hidupnya, cara ia berfikir, cara ia bertindak, cara dia berumah tangga dan menguruskan segala hartanya, cara dia bergaul, cara masyarakat yang dia pilih, atau apa sahaja berkaitan dengan kehidupan dia, semuanya tidak menepati dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu merujuk kepada ayat surah Al-Zariyat, kehidupan muslim itu adalah ibadah. Apabila seorang muslim itu menjalani kehidupan dia bertentangan dengan perkara yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak dikira sebagai ibadah dan tidak diterima daripada dia, selagi mana dia tidak betulkan cara kehidupan dia supaya bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara pengertian Islam dan telah kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk terus pada bab yang pertama, perbincangan mada yakni intimai dengan Islam. Maksud dia apa artinya saya dengan Islam. Bukanlah satu tajuk untuk rujukan orang yang masuk Islam, bukan juga tajuk untuk orang yang baru masuk Islam, tapi satu tajuk yang perlu didalami oleh kita, yang perlu kita perhatikan dan baca serta faham untuk menjalani kehidupan ini seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia tepat, supaya kehidupan kita tepat, bertepatan, tidak hanya semata-mata dalam IC warga negara Islam, tetapi masya-Allah kehidupan dia seperti kehidupan barat. Kehidupan dia lebih mirip dengan kehidupan orang yang memusuhi Islam, walaupun pada dasarnya, pada IC-nya dia adalah seorang Muslim. Pada bab yang pertama, yang mana dibincangkan perkara yang berkaitan dengan akidah, disebutkan di sini saya mestilah Muslim dari sudut akidah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diturunkan kepada dia, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang terdahulu. Dan barang siapa yang kufur, yang ingkar dengan perkara tadi, dengan Allah, dengan Rasulnya, ataupun mana-mana satu daripadanya, maka dia adalah golongan orang yang sesat, sesat lagi menyesatkan, dalam keadaan sesat yang nyata, sesat yang tiada jalan untuk dia berpaling, selagi mana dia tidak berpaling kepada apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam bab ini penulis, iaitu Syekh Fatihakan, dia mulakan pertama dengan menjelaskan akidah yang benar dan sah adalah menjadi syarat pertama kepada pengakuan seseorang yang telah menerima Islam sebagai agama yang mengatur hidupnya.
akidah tersebut mestilah sejajar dengan apa yang telah termaktub dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang mana saya mestilah beriman dan mempercayai perkara yang telah diimani dan dipercayai oleh para salafus salih dan para imam yang telah terbukti kebaikan, ketakwaan dan kefahaman mereka yang tepat dan benar terhadap Islam. Sebagai permulaan, kita lihat di sini ada beberapa perkara. Pertama, disebutkan akidah yang benar adalah menjadi asas kepada seorang Muslim. Saya tidak menyentuh perbincangan tauhid secara disiplin ilmu tauhid. Cuma di sini saya akan memberi gambaran umum kerana saya tidak diminta untuk menguraikan ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu sendiri perlu dalam satu kuliah yang khusus. Dia tidak boleh disusun dalam satu sesi ceramah biasa. Membuka kitabnya, lihat perbincangannya, bermula daripada perkara samiyat, ghaibiyat dan sebagainya. Cuma di sini secara umum, akidah yang dimaksudkan dalam akidah Muslim adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini segala apa yang diperintahkan olehnya melalui Rasulullah SAW. Hanya itulah sahaja akidah yang perlu kita pegang kepadanya. Dan akidah itu fungsinya kepada orang Islam, fungsinya kepada kita ibarat ikatan tali. Ibarat ikatan tali, yang mana ikatan tali tidak boleh dihuraikan balik, tidak boleh dibuka semula. Ataupun ia seperti tali yang telah dikusutkan, yang mana tali tadi tidak mampu untuk diburaikan semula. Ia merujuk kepada perkataan aqadah, iaitu ikatan. Ataupun sekiranya kita lihat dalam perbincangan kita lama, diberikan contoh akidah itu ibarat tali yang mengikat seekor kambing atau seekor lembu, yang mana tali yang digunakan untuk mengikat kambing atau lembu kepada kampatnya akan menghadkan sejauh manakah kambing atau lembu itu boleh pergi untuk merajut rumput mengisi perut. Begitulah perbandingan umat Islam, yang mana Islam mengikat hamba dia, mengikat umatnya dengan akidah. Terikat maksudnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berikrar menjadi seorang Muslim, maka kita terikat dengan peraturan-peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak boleh langgar, yang disebut sebagai had. Itulah had kita. Itulah yang boleh kita buat. Sampai situ sahaja yang boleh kita lakukan dan boleh kita laksanakan, merujuk kepada syariat. Akidah itu bermula dengan ikrar. Lidah kita berikrar bahawasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qasad dalam hati, ikat dalam hati, benarkan dengan hati, iaitu tasdik, dan kita zahirkan dengan amalan. Begitulah perumpamaan dengan perumpamaan kambing dan lembu tadi. Dalam tindak tanduknya, dia tidak boleh lebih daripada apa yang dibenarkan. Begitulah Islam. Begitulah seorang Muslim. Dia tidak boleh bertindak melebihi had yang dibenarkan. Dan perbincangan akidah tadi diterjemahkan dalam perbincangan iman, perkara-perkara iman yang disebutkan dalam surah An-Nisa tadi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya apa yang termaktub dalam rukun iman, yang mana perlu kita yakin. Itulah rukun iman yang meletakkan seorang Muslim itu menepati dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada perkara perbincangan tadi, daripada perbincangan iman dan akidah yang luas tadi, maka Syekh Fatihahkan telah bawa
satu perkara yang mana menjurus kepada amalan, menjurus kepada apa yang perlu dilaksanakan oleh seorang muslim, apa yang perlu seorang muslim itu buat dalam kehidupannya untuk menjamin dia menjadi seorang yang benar-benar muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perbincangan itu bermula dengan saya mestilah muslim dari sudut akidah. Akidah ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah SAW, yang mana mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mensyirikkan dia, tidak menyamakan dia dengan apa-apa pun, tidak mensyirikkan dia, iaitu ada perantaraan antara Allah dengan kita. Dan mana sewajarnya seorang muslim itu perlu berhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa-apa sahaja perkara, apa-apa sahaja hajat, apatah lagi dalam bab penyembahan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjamin akidah seorang muslim itu baik, berada di tempat yang betul, maka Syekh Fatihahkan bawa 17 perkara. Kita mulakan dengan perkara pertama dalam bab ini, disebutkan mengimani dan meyakini bahawa pencipta alam sejagat ini ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, maha mengetahui dan tidak memerlukan pertolongan orang lain. Kesemua ini dapat dibuktikan melalui keindahan, kerapian dan keselarasan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap unit alam ciptaan Allah ini memerlukan unit yang lain untuk menjamin kewujudan dan kestabilan. Dalam bab ini Syekh Fatihahkan dibawa untuk perkara yang mana untuk menjamin akidah kita baik, akidah kita sempurna. Perkara pertama, kita perlu meyakini bahawasanya alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat maha bijaksana dia, maha kuasa dia, maha hebat dia. Kerana ada dalam kalangan manusia yang berfahaman bahawasanya tidak wujud Allah, tidak wujud Tuhan, bahkan alam ini terjadi dengan sendiri. Dan perkara ini sedikit sebanyak mempengaruhi sebilangan besar dalam umat Islam dalam keadaan tidak sedar. Apabila disebutkan istilah alam semula jadi, apabila disebutkan satu perkara tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila berlaku musibah, apabila berlaku mudarat di atas muka bumi ini, tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya tanpa sedar ia masuk ke dalam jiwa-jiwa umat Islam. Sepatutnya setiap lidah umat Islam ini dalam proses kehidupannya, apabila dia meneliti alam semula jadi, bukan alam semula jadi, apabila dia meneliti alam sejagat ini daripada langit sehinggalah ke bawah bumi, maka ia akan kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan merenung di situlah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam disiplin pengajian ilmu akidah, di permulaan perbincangan diceritakan satu orang alim yang mana dia telah dicabar untuk berdebat dengan golongan etis, yang mana golongan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan, yang mana dia percaya bahawasanya alam ini berlaku dengan sendirinya, diuruskan secara semula jadi, seperti mana yang berada depan mata kita. Dalam perjalanan alim ini, syekh ini ingin berjumpa dengan golongan etis untuk berdebat dengan mereka. Telah dijanjikan waktu dan tempat, tiba-tiba pada hari tersebut alim ini telah lewat daripada masa yang ditentukan. Bahkan lewatnya itu dalam keadaan mendatangkan marah. Bukan sejam, bukan 2 jam, bahkan sehingga hari menjelang petang. Perjanjian sepatutnya datang pada waktu pagi,
Apabila alim ini sampai di tempat yang dijanjikan, maka golongan ini telah marah. Dia telah menyerang alim ini dengan kata-kata yang besar. Dia telah menghina Islam. Dia telah menghina sifat orang alim ini, yang mana menunjukkan sifat itu menunjukkan apa yang diajar oleh Islam. Islam tidak menepati masa, Islam tidak menepati janji. Islam hanya indah kabar daripada rukun. Lalu dijawab oleh orang alim, wahai kenalanku, jangan kamu marah. Tunggu dulu dan dengar penjelasan daripada aku. Maka si alim itu menceritakan apa yang menyebabkan dia datang lewat sehingga waktu petang. Dimulakan cerita, dia kata, pada waktu pagi aku telah bangun seperti biasa, menjalankan ibadah, tanggungjawab yang telah diberikan kepada aku. Aku bangun seawal pagi untuk menunaikan solat subuh, wajib kepada aku. Selesai solat subuh, aku pun pergi keluar daripada rumah, berjalan kaki menuju ke muara sungai untuk aku naiki perahu dan bertemu dengan kamu semua, untuk menepati janji yang telah kita janjikan. Tiba-tiba sampai di muara sungai, aku dapati perahu yang aku telah letakkan di situ telah hilang. Tidak ada di tempat. Aku mencari, aku berjalan di tebing sungai untuk mencari perahu yang telah hilang, sehingga aku terpaksa berpatah balik di tempat asal. Pada waktu tersebut, hari telah mula menunjukkan tengah hari. Tiba-tiba daripada pandangan mataku yang jauh, aku terlihat air sungai yang mengalir itu telah membawa beberapa keping papan. Papan tadi telah sampai ke tebing sungai di mana tempat aku berdiri. Dan aku dapati papan itu adalah papan daripada perahu aku. Bermakna perahu aku telah hancur. Wallahu alam, apa sebabnya aku tak tahu. Tapi yang pasti papan-papan tadi adalah daripada perahu aku yang telah hancur berkecam. Tiba-tiba dalam keadaan aku duduk, dalam keadaan aku sedih dan buntu untuk mencari jalan bagaimana nak sampai ke tempat kamu, papan-papan tadi telah bergerak dengan sendirinya dan telah bercantum dengan baik menjadi sebuah perahu seperti mana asal. Tanpa aku meninggalkan masa, aku tolak perahu tadi masuk ke sungai dan aku gunakan dia mengayuh sehinggalah sampai ke tempat kamu. Apabila golongan etis ini mendengar hujah daripada si alim, alasan yang tak munasabah daripada si alim ini, mereka pun melenting. Sekali lagi kamu berbodohkan kami. Dahlah kamu datang lewat. Dahlah kamu ni menipu aku tadi. Ini kali kedua bagi alasan bodoh dan menipu sekali lagi. Inikah akhlak? Inikah pribadi seorang muslim? Bahkan kamu seorang syekh yang menjadi rujukan kepada golongan kamu. Lalu si alim itu berhujah, wahai kenalanku, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah alam ciptaannya. Mustahil alam yang hebat ini, alam yang penuh dengan keindahan, kecantikan, yang mana susun aturnya teratur, siang malamnya teratur, matahari dan bulan berada di tempatnya, bumi tidak pernah sekali-kali berlanggar dengan mana-mana planet, bintang, bulan berada di tempat di orbit yang telah ditetapkan, hujan akan turun mengikut jadualnya, angin akan datang mengikut jadualnya. Pastilah perkara yang indah dan teratur ini ada yang menguasai, ada yang mencipta dan ada yang mengurus. Jika kamu nak bandingkan dengan perahu aku yang tercipta sendiri, maka bila si etis ni mendengar hujah daripada si alim ni, itulah kaku, terdiam seribu bahasa, sehingga si alim ni berkata, sungguhnya perdebatan pada hari ini telah memihak kepada aku. Dan si alim ni balik dalam keadaan golongan etis ni terpinga-pinga.
tertanya-tanya dan malu dengan kekalahan yang mereka tanggung, dalam keadaan ibarat jatuh di tipe tangga. Dahlah tunggu orang beberapa pagi sampai petang baru muncul, kena gitu pula, kena hujah yang paling mudah, dan akhirnya mereka tumbang sebelum bermulanya perdebatan. Daripada kisah ini, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai satu hujah kecil saja untuk kita bincangkan dalam perbincangan kita ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan dunia dan seisinya. Apa yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita adalah beriktikad dengan benar bahawa segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini diuruskan oleh Allah, diurus tadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa sedikit pun terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, law kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil 'arsyi amma yasifun. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arash daripada apa yang mereka sifatkan. Daripada ayat ini juga merujuk kepada kita bahawasanya tiada Tuhan dan tiada kuasa, tidak ada apa-apa yang menguruskan dunia ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada kehendak melainkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak di atas dunia ini, dan berhak berada di atas, dan berhak berada dalam jiwa dan juga hati kita sebagai seorang muslim yang sempurna akidah. Perkara kedua, dalam bab saya mestilah muslim dan surah akidah, Syekh Fatiyaka dia menyatakan, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah tidak mencipta alam ini tanpa tujuan atau untuk bermain-main sahaja, kerana perbuatan sia-sia dan main-main yang tidak mempunyai tujuan itu tidak layak bagi Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Matlamat dan tujuan Allah menciptakan alam ini sukar difahami secara terperinci kecuali melalui seorang Rasul yang diutuskan Allah atau melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, selepas kita yakin dan percaya bahawasanya alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perkara yang ada di atas muka bumi ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan disifatkan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita lihat dalam apa yang ada pada kita. Mata yang ada pada kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan hanya mampu melihat dalam keadaan bercahaya. Kita tidak mampu melihat dalam keadaan tidak wujud cahaya, bermakna mata kita memerlukan cahaya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala digambarkan kehebatan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam kitab-kitab dalam keadaan seekor semut yang berada di atas batu yang hitam. Semut yang hitam berada di atas batu yang hitam dalam keadaan gelap, malam yang gelap, gelita, hitam legam. Keadaan itu pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Bahkan apa yang terdetik di hati kita itu juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi merujuk kepada perkara kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk ni daripada malaikat yang mana tidak siapa pun tahu jumlah sebenar. Daripada seluruh makhluk termasuklah bumi, planet-planet dan juga matahari. Daripada segala makhluk yang ada depan mata kita, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sia-sia. Kerana sia-sia itu satu sifat yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Seperti mana mata kita tadi, kita berasa nikmat mata kita sehari-hari.
Setiap hari kita melihat dengan mata. Setiap hari kita melihat dengan mata. Pada orang yang ragu diperlukan cermin mata macam saya. Kalau tak perlu, kalau tidak pakai cermin mata, maka tak boleh nampak, tak boleh membaca, tak boleh bawa kereta. Tapi mata yang sihat, dia juga memerlukan sesuatu selain daripada mata sahaja. Maknanya kita sebagai manusia bukan sahaja memerlukan mata untuk melihat, bahkan memerlukan cahaya untuk melihat. Ini menunjukkan dalam bab kedua ini disebut makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan bukan dengan sia-sia, bahkan antara satu sama lain memerlukan antara satu sama lain. Terutamanya kita manusia, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan semua makhluk, termasuklah para malaikat, diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Walaupun dalam keadaan kita tidak sedar, walaupun kita lihat rumput kat tepi rumah kita, dalam pandangan mata kita dia menyemakkan, dia menyusahkan, setiap bulan perlu kita upah orang untuk bersihkan dia. Tapi rumput tadi sebenarnya penciptaannya ada matlamat untuk manusia, ada faedah untuk manusia. Kenapa perkara macam ni, mudah perkara remeh macam ni bincangkan? Mengapa Syekh Fatihah dia tulis perkara macam ni untuk kita bincangkan? Tuan-tuan, selepas kejatuhan Empayar Uthmaniyah pada tahun 1924, yang mana naiknya Kamal Atatürk, maka bermulalah satu siri serangan secara besar-besaran dalam fikiran umat manusia, terutamanya kita yang bergelar Muslim. Serangan ini dikenali sebagai Ghuzwatul Fikr. Ghuzwatul Fikr, iaitu serangan pemikiran, yang mana Barat, orientalis, musuh-musuh Islam telah sepakat. Perkara yang boleh menjatuhkan umat Islam adalah dengan pertama sekali menjauhkan umat Islam daripada memahami Islam itu sendiri. Perkara yang boleh merosakkan umat Islam adalah dengan meletakkan dalam kehidupan umat Islam perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh, dan mereka akan lihat perkara remeh itu sebagai perkara yang besar. Antara strategi mereka, dia letakkan hiburan, dia letakkan kepentingan dunia lebih daripada kepentingan akhirat. Yang mana mereka melalui hasil kerja yang telah mereka susun dengan baik, mereka serang satu persatu negara-negara Islam dengan budaya mereka, sehingga menghilangkan tata cara ataupun kehidupan sebagai Muslim, sehingga umat Islam dia terpesona dan terpengaruh dengan budaya tadi. Antaranya adalah budaya hiburan. Sehinggalah umat Islam akan melihat perkara-perkara kecil, satu perkara yang besar, perkara kecil yang mereka lihat daripada perkara dunia, sehingga mereka besar-besarkan perkara tadi. Ini di kalangan masyarakat awam. Maka mulalah umat Islam akan membesarkan keduniaan, akan melihat harta dunia lebih penting daripada harta akhirat, lebih mengejar dunia berbanding akhirat. Walaupun dalam Islam tidak mengharamkan untuk kita mengejar dunia, tetapi mereka telah jadikan dunia itu sebagai matlamat kehidupan orang Islam. Ini di kalangan masyarakat awam. Begitu juga yang berlaku di kalangan ahli-ahli ilmu. Mereka tidak ketinggalan. Bahkan mereka inilah yang menjadi sasaran utama golongan orientalis musuh Islam dalam siri serangan Ghuzwatul Fikr, yaitu membebankan mereka ini ataupun menyibukkan golongan alim ini dengan perkara-perkara khilaf yang tidak berkesudahan. Khilaf dalam perkara furu', bincangkan perkara furu' sehingga terlupa perkara asas. Satu hari Imam Hasan Al-Banna
dalam siri lawatan dia ke Ismailiyah, satu daerah yang berada di Mesir. Dalam bulan Ramadan, dia telah berhenti di sebuah masjid dan dia bertemu dengan dua orang yang menjadi jawatan kuasa masjid ini. Yang mana dua orang tadi dia telah bergaduh dan berbalah tentang rakaat tarawih. Rupanya dulu lagi dah berlaku pergaduhan tentang rakaat tarawih. Yang seorang nak buat 8, yang seorang nak buat 20. Semua berhujah dengan sunnah Rasulullah SAW. Kedua-duanya mendatangkan membawa hujah yang daripada hadis Rasulullah SAW. Yang ini kata Rasulullah buat 8, yang ini kata Rasulullah buat 20. Dia tak berhujah macam orang Melayu. Orang kita dia berhujah, kita nak buat 8 supaya nak jaga jemaah, supaya jemaah tak lari. Yang 20 pula cakap kita nak buat 20 supaya jemaah tak lari. Jemaah nak 20 rakaat, kalau kita buat 8, orang akan pergi ke surau lain untuk buat 20 rakaat. Itu hujah di kalangan orang Melayu, orang kita. Lagi 2 bulan masa tarawih, mulalah perbincangan ni. Agaknya dah mula dah. Sebab ada jemput Imam Hafiz kan, dah mula bincang. Lalu Hasan al-Banna ditegur dalam keadaan marah. Kamu berdua ni sibuk membincangkan perkara yang di hujung-hujung sunat, bukan satu perkara yang di peringkat awal sunat, bahkan di hujung-hujung sunat. Kerana Rasulullah SAW pada asalnya solat tarawih ni, dia bersembahyang di rumah, bahkan dia bersembahyang sendiri. Hanya Sayyidina Uthman pada zaman dia telah ambil inisiatif untuk adakan solat tarawih secara berjemaah atas tujuan menyatukan umat Islam pada ketika itu. Kata maslahah untuk menyatukan semula umat Islam pada waktu itu. Sampai sekarang kita berbincang 20 ke 8, 20 ke 8, 20 ke 8. Sudah kita bincang lagi perkara furu' yang lain. Beberapa tahun yang lepas, bahkan mungkin sebelum tu lagi, masa saya kecil lagi mungkin dah timbul perbezaan pendapat tentang hukum apa? Hukum kunut, zikir selepas solat. Ini yang dibincangkan. Sedangkan perkara asas, perkara penting yang perlu dibincangkan dalam umat Islam adalah perkara akidah. Karena apa yang berlaku dalam umat Islam sekarang, khususnya di Malaysia, khususnya dalam masyarakat kita, umat Islam berada di satu pihak, Islam berada di pihak yang lain. Kerana itulah buku ini ditulis. Kerana itulah perbincangan ini dibincangkan. Sebab itulah bab pertama dia mengantuk sikit. Nak bincang bahawa Allah Ta'ala cipta dunia, aku dah tahu dah. Belajar satu lagi saya dah belajar Ustaz. Nak bincang tentang ciptaan Allah SWT memberi manfaat, saya dah tahu dah. Belajar dua saya dah bincang benda ni Ustaz. Apa pati akan tulis ni? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, perkara ini telah jauh lari daripada jiwa kita. Dan perkara inilah yang menjadi asas untuk mengukuhkan iman dan takwa kita. Sekiranya seharian kita hanya bincangkan soal kehidupan, kita hanya bincangkan soal periuk nasi, kita hanya bincangkan soal perkara yang berkaitan dengan kehidupan semata-mata, tanpa kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan iman dan yakin kita, maka inilah yang berlaku depan mata kita: kerosakan muamalah, kerosakan akhlak, keruntuhan masyarakat, jauhnya masyarakat daripada Islam. Kemudian timbullah alim ulama yang membincangkan tentang perkara furu' semata-mata, sedangkan umat Islam bergelumang dalam masalah akidah. Ini ditinggalkan. Terutamanya zaman dan masa sekarang. Tidak sebutlah mana-mana alim ulama, kerana saya menghormati segala semua alim ulama. Tetapi apabila ada perbincangan yang saya lihat, perbincangan itu hanya menjurus kepada perkara-perkara furu'. Dalam keadaan umat Islam sekarang ini, dia perlu diberikan satu jalan penyelesaian kehidupannya yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang patut dibincangkan. Inilah perkara yang perlu diterapkan sebenarnya dalam sistem pendidikan kita, diterjemahkan dalam sistem pendidikan kita. Sejauh mana anak-anak kita diberikan pendidikan dalam sistem sedia ada dengan sistem mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana
pelajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan kita mencukupi untuk mentarbiah jiwa anak kita dalam mengimani pendidikan yang kita bagi. Tuan-tuan, daripada kecil kita kenalkan anak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk talikat A, ayam, B, bola. Betul kata Allah. Talikat Islam pun guna A, ayam juga. Saya sekalilah seperti Allah. Ini teknikal, boleh dibincang. Tapi yang nak disentuh adalah soal tarbiyah, soal doktrin, akidah Islam. Itu yang perlu dibincang. Itu yang perlu diambil berat. Kalau kita nak lihat umat Islam di negara kita khususnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan agama bergelar berdasar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang dinyatakan dalam perkara yang kedua ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan makhluk dia dengan hanya bermain-main untuk tujuan yang sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua makhluk dia ada maklumat dan tujuan. Yang umumnya adalah semua makhluk diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Dan setiap makhluk ini bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah penciptaan manusia, yang mana penciptaan makhluk yang paling sempurna, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan matlamat mengabdikan diri kepada Dia, dengan ditunjukkan jalan, Dia berikan garis panduan untuk hidup tanpa dibiarkan kita terkapai-kapai. Begitulah matlamat para nabi dan para rasul diutuskan. Berkait dengan penciptaan makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan ini, ciptakan ini, termasuklah penciptaan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq.
La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Sadaqallahul azim. Bermaksud, maka apakah kamu mengira bahawasanya sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk bermain-main dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Suci Allah, Raja yang sebenarnya dari Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Al-Mu'minun ayat 115 hingga 116. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka penciptaan kita sebagai manusia ada matlamatnya dan akan dinilai semula di akhirat besok. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala datangkan Islam sebagai satu cara hidup supaya manusia tidak terkapai-kapai. Yang mana Islam ini agama yang menepati dengan fitrah. Kerana setiap manusia dia ada fitrah ketuhanan, iaitu fitrah itu menginginkan kepada pergantungan. Kalau tuan-tuan tengok dalam Astro, dokumentari mana-mana siri yang menunjukkan tentang kisah orang-orang asli yang pakai cawat duduk di hutan sana, dia orang ni walaupun macam tu keadaannya, dia tetap ada sistem hidup. Dia tetap ada pawang, dia tetap ada dia punya menteri, ada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri ni cukup baik dengan pawang dia. Apa-apa masalah dia akan rujuk kepada pawang. Pawang ni dikira sebagai pakar rujuk agama dia. Yang mana kalau ada masalah dia akan rujuk dengan pawang ni. Apa saja nasihat daripada pawang ni dia akan ikut. Dan dia percaya pawang ni dia boleh berhubung dengan alam semula jadi. Yang mana alam semula jadi ni dah yang dilihat sebagai Tuhan. Ini orang-orang yang tak sampai ilmu, yang tak sampai maklumat, tapi mereka boleh urus kehidupan mereka dalam keadaan yang tersusun, dalam keadaan ada sistem, ada pemimpin, ada tempat rujuk untuk pemimpin itu rujuk. Lagilah kita yang ada ilmu, lagilah kita yang ada akal, yang sempurna, yang ada universiti, ada pusat pendidikan dan sebagainya. Sepatutnya lebih baik daripada itu. Jadi diciptakan Islam ini bertepatan dengan fitrah ketuhanan tadi. Oleh kerana manusia ni dia dahagakan pergantungan, satu kuasa yang boleh memberikan manfaat dan juga menguruskan mudarat mereka, maka Islam itu didatangkan untuk menunjukkan manusia bahawasanya kamu mestilah mengambil Islam itu sebagai cara hidup, kerana itulah cara yang paling tepat dengan fitrah manusia. Dan disitulah jalan untuk bertemu dengan Tuhan kamu, dan disitulah jalan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bawa ni, maka Allah sekali lagi tidak biarkan manusia ini terkapai-kapai. Manusia ini diciptakan dengan diberikan peraturan kehidupan yang mana ada yang mendidik mereka. Peraturan tadi disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Maka perkara ketiga dalam perbincangan ini adalah Syekh Fatih akan menyatakan, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah Ta'ala telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab untuk tujuan mengajar manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahu mereka tentang matlamat kewujudan mereka di dunia ini dan ke mana akhirnya penghidupan mereka. Saya mestilah beriman bahawa Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang terakhir dari para rasul yang diutuskan Allah. Beliau telah dibantu dan diperkuatkan Allah dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal abadi. Dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala antara hikmah diutuskan para nabi dan rasul adalah untuk menyelamatkan manusia supaya tak terkapai-kapai. Supaya manusia ini tidak keliru dalam kehidupan mereka. Adanya panduan, adanya pembimbing. Dan besok di akhirat tidak ada manusia yang akan menyatakan kami tidak tahu, kami tidak diberitakan tentang berita ini, kami tak dengar tentang Islam. Walaupun zaman kita 1400 tahun telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tetapi al-ulama warathatul anbiya, ulama telah mengambil alih tugasan ini. Ulama telah menyampaikan risalah Nabi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal. Allah Subhanahu wa taala berikan kita iman. Allah Subhanahu wa taala berikan juga kita nafsu. Kemana akal kita nak ikut? Adakah akal kita akan mengikut iman ataupun akal kita akan mengikut nafsu?
Dalam bab ulama pewaris Nabi ini, mereka mewarisi segala tugas Nabi. Bagaimana kita melihat Rasulullah SAW, dia bukan sahaja sebagai seorang yang menyampaikan risalah, bahkan dia juga merupakan seorang yang memimpin manusia pada zamannya. Sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang Perdana Menteri, bahkan Presiden, yang menentukan dasar negara, yang menentukan perlembagaan negara, dia di tangannya. Berasaskan Allah, berasaskan iman dan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, berasaskan syariat yang diberkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maka 1400 tahun dah sampai zaman kita. Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun. Dan kerja tadi telah diwarisi oleh para alim ulama. Mereka lah yang menyampaikan risalah. Mereka lah yang nak bagi tahu soal haram dan halal ni. Mereka lah yang wajib bagi tahu kepada kita apakah cara yang patut kita ambil dalam satu-satu keadaan. Perintah mana yang perlu dirujuk dalam proses kita menjalani kehidupan, dalam semua perkara, dalam semua bab. Tak ada satu perkara pun dalam kehidupan ini yang tercicir daripada perlu merujuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan dalam syariat, merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada As-Sunnah. Jika tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak dinyatakan secara jelas, maka rujuklah kepada perkara yang ketiga, iaitu ijma' ulama. Akhirnya qiyas. Ini apa yang kita pegang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apa yang berlaku hari ini, umat Islam hasil daripada ghazwatul fiqh yang saya sebutkan tadi, serangan pemikiran, yang mana serangan itu berlaku pada tahun 1924. Sekarang ini bukan serangan. Apa yang berlaku sekarang adalah kita telah dijajah. Serangan tadi telah berjaya menjajah fikiran umat Islam, yang mana umat Islam dia tidak lagi merujuk kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan kehidupannya. Yang mana umat Islam tidak lagi merujuk kepada perintah Allah untuk menguruskan perkara dalam kehidupannya. Dia lebih terpersona, dia lebih seronok, dia lebih mengagung-agungkan ideologi yang datang daripada Barat. Ideologi yang datang bukan daripada umat Islam. Dan mereka ambil perkara tadi sebagai asas kehidupan. Sudah tentulah perkara tadi walau cantik mana pun, pada permulaannya, akhirnya dia akan bertemu dengan climax. Akhirnya dia akan bertemu dengan jalan buntu, kerana dia berasaskan ideologi. Tetapi Islam, dia bukan berasaskan ideologi. Islam itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada kita. Kerana itulah Islam tidak pernah bertemu dengan jalan buntu, walau apa keadaan sekalipun. Islam itu asasnya bersifat dengan sifat thabat, itu teguh pada prinsip. Soal akidah, soal hukum, mana-mana perkara yang ditetapkan oleh Allah tidak boleh berubah. Tapi dia bersifat ajar dalam beberapa perkara yang merujuk kepada tindakan manusia. Ada perbincangan dalam Islam, iaitu murunah. Sampailah zaman mana keadaan sekalipun, besok mana dah tahu kita boleh sarapan pagi kat bulan, buka puasa dekat planet Marriage. Walau keadaan macam tu sekalipun, Islam masih sesuai. Islam tetap sesuai. Bahkan Islamlah satu-satunya tempat rujukan kita. Dan itulah matlamat sebenar perbincangan Mada ya'ni ijtima'il Islam. Nak bawa balik umat Islam ni yang dah jauh, yang terpesona dengan ideologi Barat, yang terpesona dengan kehidupan Barat, supaya balik, kembali balik dengan apa yang dituntut oleh Islam, kembali semula dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Wallahu a'lam. Ditutup perbincangan pada malam ini dengan sepotong ayat daripada Al-Quran yang menjadi hujah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibut taghut. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah." Shadaqallahul 'azim. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyeru mereka.
sembahlah Allah dan jauhilah tagut situ. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan bagi. Surah An-Nahl ayat 74. Berakhir ayat tadi, maka saya sudahi kuliah pada malam ini. Mungkin tuan-tuan muslimin muslimat ada perkara-perkara yang nak dikongsikan ataupun beberapa pertanyaan sebelum kita akhirkan majlis ini. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk asas akidah memang daripada sekolah lah, daripada asas sajalah. Tapi macam mana cara kita untuk menekankan balik pada khususnya anak-anak muda yang lalai, yang mungkin lalai, yang tak ada mungkin dalam masjid ni, yang adalah mereka ni yang berumur dan mendapat balik asas akidah tu telah dibincangkan. Bagaimana caranya untuk mendekatkan anak muda ni mengenai asas akidah kita kepada Allah SWT? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin bismillahirrahmanirrahim. Allah, sahabat kita bertanya, dan seluruh akidah mana asas telah diberikan di peringkat sekolah, mana pendidikan Islam itu telah diberikan di peringkat sekolah. Bahkan saya percaya di peringkat rumah tangga sendiri pun itu telah dilaksanakan. Ada di antara kita yang menghantar anak tadika Islam, sekolah rendah Islam, sekolah menengah Islam, masuk universiti pun universiti Islam, semua Islam. Tapi bila anak itu graduate, Masya Allah, jauh daripada Islam. Mana silap? Soalan seterusnya disebutkan bagaimana cara untuk kita kembalikan masyarakat umumnya dan khususnya remaja-remaja yang jauh daripada Islam, yang lalai. Bila kita cerita dalam masjid ni, betul lah, orang yang dalam masjid lah. Saya cerita macam mana pun orang dalam masjid. Di sinilah peranannya setiap pihak, setiap masyarakat. Semua pihak berperanan, semua pihak pun memainkan peranan. Rasulullah SAW dia bersabda, "Baligh anni walau ayat." Sampaikanlah daripada aku walau satu potong ayat. Maknanya walau satu potong ayat itu, walaupun kita tahu ilmu Fatihah, kita jumpa orang yang tak pandai baca Fatihah, maka kita kena ajar Fatihah kepada dia. Tanggungjawab orang yang pandai Fatihah, dia perlu ajar kepada orang yang tak pandai baca Fatihah. Maknanya kat sini tanggungjawab. Baligh itu adalah fi'il amar, perintah Rasulullah SAW, sampaikan. Maka ia perlu dijalankan beberapa peringkat. Seperti mana yang telah kita buat sekarang ini, di peringkat keluarga kita buat, di peringkat masyarakat kita buat. Sekarang kita bincang di peringkat masjid. Apa yang masjid perlu buat? Saya katakan kat sini, saya pernah menjadi imam satu sebagai kaki tangan Jawi itu, dan sekarang saya bekerja sendiri. Saya sebut dalam surau Jumaat saya di Sinapan, saya kata surau ni kena keluar pada masyarakat, bukan masyarakat bukan surau. Bila setiap kali Musyawarah Agung, kita akan sebut kita sedih dengan kehadiran jemaah yang kurang, kita sedih dengan kehadiran jemaah yang makin lama makin merosot. Kita dah buat berbagai program, tapi tak ada orang datang. Yang datang tu adalah orang yang datang masjid. Itu memang berlaku lah sebab kita program dalam masjid. Jadi surau masjid ni antara peranan dia dalam masyarakat, dia perlu mengurus atau mengatur satu program yang tertentu ke dalam masyarakat. Mak-mak rempit, remaja-remaja yang rosak akhlak ini, mereka ni akan berada di tempat dalam satu masa, sekolah. Jadi tak salah melalui masjid atau melalui persatuan masyarakat atau melalui mana-mana NGO dalam masyarakat atau inisiatif individu, uruskan atau aturkan satu program yang mana mengikat remaja ini, yang mana dalam program itu satu program untuk kembalikan mereka faham tentang Islam. Kalau kita buat program kem remaja memahami Islam, mengenai Islam, tempat di mana masjid Sungai Ramadua, betul. Tempat di mana, tempat di surau, yang datang anak yang datang masjid saja. Orang yang datang masjid ataupun mana-mana pelajar yang memang tak akan datang walau disuruh oleh ayah dia, akan datang. Jadi peranannya surau dan masjid datang ke dalam masyarakat.
Antara inisiatif yang boleh diambil mungkin berhubung dengan sekolah. Atas inisiatif PMG, atas matlamat kita nak betulkan balik anak-anak kita, betulkan akhlak mereka, tanamkan kembali kepahaman Islam dalam jiwa mereka, kita boleh buat. Ada perbincangan dua hala, nak atau tak nak je, tinggal masjid melalui PMG, melalui sekolah buat satu program yang mana wajib ataupun kenal pasti mana-mana pelajar yang terlibat dengan salah laku dalam sekolah. Dekat luar sekolah mak ayah, cikgu-cikgu tak tahu, tapi dalam sekolah ada sebenarnya pelajar terlibat dalam salah laku. Saya pernah berkhidmat dengan JAIS dan saya pernah terlibat dengan kursus pembinaan akhlak, pemahaman Islam, penghayatan Islam di Institut Latihan Dakwah Selangor selama 3 tahun. Mereka kutip pelajar-pelajar yang bermasalah seluruh Selangor. Adalah satu siri 30 orang, 40 orang, yang mana mereka ni bila di interview, bila ditemu duga, ada yang tak tahu mengucap. Bila suruh selawat dia istighfar, bila suruh istighfar dia mengucap. Minta baca Fatihah, gagal. Selain daripada masjid, ibu bapa kena kembali seperti mana yang ditunjukkan oleh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim Allah SWT rakabkan dalam Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran Luqmanul Hakim ni dia pendidikan pertama diberikan kepada anak dia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama Luqmanul Hakim itu telah selesai bab tauhid, dia telah selesai. Jadi bila anak tengok, bila anak tengok kita, anak kita suruh anak kita pergi sembahyang awal, dalam masa yang sama kita pun sembahyang lewat. Jadi anak kita takkan terkesan dengan arahan kita dan pendidikan kita. Maknanya mula-mula kita, kalau kita risaukan anak-anak kita berada di luar, dia akan terlibat dengan masalah-masalah sosial, kita betulkan diri kita, kemudian betulkan anak-anak. Baik, sebalik dalam bab murid nasihat, perkara apa yang diutamakan? UPSR, PMR, SPM, diploma, ijazah. Last kali bila anak itu dah terima syarahan daripada kita 1 jam, masa jam dah tunjukkan pukul 12 malam, kita pun kata dah lah, pergi tidur, dah jenuh payah cakap. Anak tu buka pintu bilik, kita pun baru cakap besok jangan lupa sembahyang subuh. Last sekali. Salah atau tidak saya cakap? Atau kalau kat sini dah buat benda yang berbeza, alhamdulillah. Tapi saya cakap kat sini itu dah realiti. Dalam sejam kita berletter kepada anak kita, UPSR, PMR, SPM, diploma, graduate, master, PhD, kerja, kahwin. Last sekali, esok sembahyang subuh bangun awal. Esok sembahyang subuh bangun awal. Perkara itu berkenaan dengan Islam, yang lain berkenaan dengan dunia. Wallahu a'lam. Itu pandangan saya. Mungkin pandangan lebih baik untuk bincangkanlah. Saya rasa sudah setakat ini. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai majlis dan kawasan kafarah, Bismillahirrahmanirrahim.